Okey, jika mengenai skandal Najib ni, minta maaf, Zainudin Najib ni benar. Kenapa semasa ada satu majlis saya baca, minta maaf, mengenai Mahathir mengajak untuk berdebat dengan Najib, kenapa Tan Sri Najib tidak hadir? Dan yang kedua, kenapa mengenai Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diluncurkan jawatan daripada Timbalan Menteri, sedangkan ada satu video di Facebook, dan video itu tidak diedit suara dia, yang mengatakan dia hanya bertanya kepada Najib mengenai isu duit tersebut, tapi Najib tak nak beritahu. So akhirnya ada rombakan dalam kabinet tersebut. Okey, terima kasih. Okey. Pertamanya saya nak beritahu, saya antara orang yang menganjurkan nothing to hide. Nothing to hide yang Dato' Sri Najib sepatutnya berdialog dengan NGO. Yang kita panggil untuk berdialog ni tuan-tuan, kita panggil Dato' Sri Najib untuk berdialog dengan NGO. Tujuan dia supaya NGO boleh tanya apa saja kepada Dato' Sri Najib. Itu yang maksudnya nothing to hide. Maknanya Najib hadir dan dia cerita. Tapi apa yang berlaku bila kita buat nothing to hide ni, ada orang sudah pergi beritahu kat Tun Dr. Mahathir, suruh Tun Dr. Mahathir datang dan berdebat dengan Najib. Bukan masalah berdebat ni Dato' Sri Najib takut. Saya nak beritahu tuan-tuan lah, tak payah Tuan Najib. Kalau saya debat dengan Tun Mahathir pun, saya tak fikir dia boleh pukul saya. Sebab apa? Sebab apa? Sebab faktor usia dan daya ingatan tuan-tuan. Saya yakin kalau saya berdebat dengan dia, dia akan banyak cakap apa nama. Tuan-tuan rasa patut tak Dato' Sri Najib naik atas pentas dan memalukan bekas Perdana Menteri macam tu? Itu sebab Dato' Sri Najib mengambil keputusan, dia tak mahu aibkan Tuan Mahathir. Dan saya nak beritahu, laporan yang kita terima, laporan yang diterima oleh SB yang menyebabkan SB tuan-tuan menasihatkan Ketua Polis Negara minta supaya program itu dihentikan, ialah penyokong Tuan Mahathir akan hadir ramai-ramai dan dia akan buat havoc. Maksudnya dia akan, macam saya tuan-tuan, saya pegang pintu tu, saya direpuk bila mana mereka masuk ke dalam dewan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau malam tu, petang tu terjadi, sebelah sana Tuan Mahathir, sebelah sini Najib, habis kuat dua-dua orang ni tuan-tuan, dia bertekad dan bertikam lidah, betul tak betul tuan-tuan? Tapi apa jaminan penyokong kat bawah dua-dua pihak, seorang yang fanatik kepada Tuan Mahathir, seorang lagi yang fanatik kepada Najib, mereka juga hanya akan bertikam lidah? Ada jaminan tak? Saya tak nampak dia orang ni rasional lagi tuan-tuan. Pintu kita tutup pun dia orang rempuk. So you rasa macam mana? Apa akan jadi kalau benda tu diteruskan? Jadi saya, walaupun saya nak sangat supaya Dato' Sri Najib hadir dan program kita tu berjaya, sebab ramai orang memang patut berjaya, kalau tak diganggu oleh Tuan Mahathir. Tapi saya rasa bila kita fikirkan balik, apa akan terjadi kalau dua orang tokoh tu naik atas pentas bercakaran satu sama lain, saya rasa hari itu silat-silat hari bulan boleh jadi bloodshed tuan-tuan. Boleh jadi pertikaman sama-sama Melayu. Itu sebabnya saya bersetuju dengan keputusan KPM membatalkan program tersebut. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, pasal Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya nak tanya adik-adik. Tadi bila saya tanya, saya cerita pasal tol. Jadi saya nak tanya dengan adik-adik, adakah sesuai kita hapuskan tol, guna duit rakyat, hapuskan tol? Sesuai tak sesuai?
Sesuai tak kita guna duit rakyat, turunkan harga kereta, sesuai tak sesuai? Adik-adik faham tak kenapa kita kena beli jet untuk jadi Pertuan Agong kita? Kalau saya, rakyat biasa, hanya pegawai jasa, panel pemikir biasa, boleh terangkan ke adik-adik tentang jet, tentang 1MDB. Takkan Timbalan Perdana Menteri tak boleh buat benda ni. Dan Timbalan Perdana Menteri, tuan-tuan, mempertikaikan. Dia pergi ke Milan. Dulu masa dia serang Abdullah Badawi, dia pergi ke Singapura. Dia attack daripada Singapura. Kali ini dia mulakan di Milan. Dia kata, orang tanya saya tentang 1MDB, saya tak tahu nak jawab apa. Tuan-tuan, setiap kali mesyuarat kabinet ada satu dipanggil fact sheet, kertas tentang 1MDB, penjelasan tentang 1MDB. Bukan setakat itu. Tan Sri Mahyudin, tuan-tuan, diberikan penerangan setiap kali sebelum mesyuarat kabinet, tuan-tuan. Dan untuk tujuan rasionalisasi 1MDB, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Husni Hanazlah telah pergi berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin, menerangkan selama 40 minit tentang 1MDB. Dan amat mengecewakan, dia buka atau tidak apa yang dibentangkan tu, tuan-tuan. Dia dah make up his mind. This is the only time untuk jatuhkan Datuk Seri Najib. Dia dah 68. Bila lagi nak tunggu nak jadi Perdana Menteri? Saya tanya tuan-tuan, kalau saya lah bawa kereta, saya panggil asisten saya, kau duduk depan. Yang lain semua pengikut saya kat belakang lah, kan? Dalam kita bagi dia duduk depan, dia duduk bantai kita. Last kali tuan-tuan rasa saya halau tak tendang dia keluar daripada kereta saya. Saudara, kita tengok Westminster. Kita ni, kerajaan kita ni, tuan-tuan, banyak ikut cara demokrasi berparlimen di UK. Saya nak beritahu tuan-tuan, cara kita, bila kita duduk dalam satu kerajaan, kita kena dukung dasar kerajaan itu. Dan bila Datuk Seri Najib beri peluang, dia kata, kita dah buat plan rasionalisasi 1MDB. Kalau ada di antara anda semua tidak bersedia untuk bersama kita mempertahankan dasar kerajaan ini, polisi kerajaan ini, maka anda boleh meninggalkan kabinet. Ada sesiapa yang meninggalkan kabinet? Tak ada. Tak ada seorang pun tinggalkan kabinet. Tapi, tuan-tuan, bila bercakap di janda baik, walaupun dalam mesyuarat MT, Tan Sri Muhyiddin dah menyatakan persetujuan memberikan sokongan kepada Presiden, pada Datuk Seri Najib. Bila berada, tuan-tuan, di janda baik, dia hentam Datuk Seri Najib. Bila merasmikan mesyuarat UMNO Bangkit Ceras, dia hentam Datuk Seri Najib. Jadi apa pilihan yang Datuk Seri Najib ada? Dia kena buat keputusan. Kalau dia, tuan-tuan, nak kuat, dia kena pilih kabinet yang memberikan sokongan padu pada dia. Takkan dia nak pilih barisan kabinet yang dia tahu merupakan duri dalam daging pada dia. Saya nak tanya tuan-tuan lah, parti mana yang boleh terima timbalan presiden dia mencerita soal hal ehwal kewangan parti kepada presiden parti lawan? Beritahu saya, parti mana? Saya, bila saya tegur Wan Aziza terima duit daripada George Soros, saya dipecat daripada PKR. Saya terima. Sebab saya mempertikaikan keputusan Presiden Parti. Tuan-tuan, Tan Sri Mahyudin timbalan Presiden. Dia tahu dia timbalan Presiden. Depan dia Kadir Syifadir, seorang Presiden penaja Parti Ikatan Bangsa Malaysia, parti pemangkap. Dia boleh cerita depan Mukris, depan Kadir Syifadir tentang rahsia parti. Boleh ke tak boleh? Dari segi disiplin parti, tak boleh. Kalau nak ikutkan, dia patut dipecat jadi ahli. Minta maaf cakap. Jadi tuan-tuan, kuasa melantik timbalan ialah kuasa Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri mengambil keputusan, dia nak timbalan yang boleh menyokong dia, bukan timbalan yang menunggu masa nak menggulingkan dia, nak menjatuhkan dia.
Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau dia tak ambil tindakan pada timbalan dia ni tuan-tuan, timbalan dia sudah pun berkonspirasi dengan bekas AG yang sepatutnya tamat kontrak bulan 10, memang gagal perform, dan Najib memang nak matikan kontrak dia bulan 10 tak nak renew. AG tuan-tuan bersepakat dengan beberapa anggota kerajaan untuk menggulingkan Datuk Seri Najib. Itu sebabnya AG, itu sebabnya Datuk Seri Syafie Hamdan, itu sebabnya Tan Sri Muhyiddin Yassin diambil tindakan, digugurkan daripada senarai baru kabinet tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena faham. Ini keputusan politik. Sama juga zaman Tun Mahathir. Tun Mahathir tuan-tuan, dia bukan pecat Anwar kerana Anwar seorang peliwat, tidak. Anwar dah diberitahu oleh Tun Hanif Omar yang dia ni seorang peliwat tahun 1993. Tapi kenapa tuan-tuan Anwar dipecat tahun 98? Saya ni saksi masih hidup tuan-tuan. Saya hadir mesyuarat di Batu Pahat. Ezra Makno hadir beritahu Pak Syekh dah tak boleh lagi terima Tun Mahathir sebagai Presiden UMNO. Dia dah ready nak lawan. Anwar tuan-tuan dipecat. Memang betul dia peliwat, tapi dia dah lama tahu dia peliwat. Tapi dipecat kerana dia nak menumbangkan Tun Dr. Mahathir, nak bertanding Presiden 1998. Itu punca dia dipecat. Kalau Tun Dr. Mahathir tuan-tuan mengambil keputusan untuk memecat timbalan yang nak lawan dia, apa beza dengan Datuk Seri Najib? Sama juga dengan bila mana saya dipecat. Saya ahli Majlis Tertinggi Keadilan, saya menang bertanding, dipilih oleh ahli. Ketika saya dalam penjara, saya hantar songkok saya saja, saya menang. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Keadilan menang bertanding paling muda, umur 28 tahun. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, saya dipecat. Mula-mula dia orang pecat saya sebagai setiausaha. Sebab jawatan setiausaha itu dilantik oleh Ketua Pemuda, memang boleh dipecat. Tapi nak pecat saya sebagai ahli Majlis Tinggi tak boleh. Sebab saya menang bertanding. Maka apa parti buat? Parti pecat saya sebagai ahli Parti Keadilan. Dan itu yang akan dilakukan oleh sesiapa juga. Bagi saya, sepatutnya mereka ni yang menjadi duri dalam daging dipecat daripada parti, bukan hanya daripada jawatan. Terima kasih. Okey, ada soalan lagi? Okey, bagi tepuk tangan semangat sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada YB. Maafkan saya kalau soalan saya berbunyi provokasi, tetapi sini dari ikhlas daripada hati seorang student. Okey. Saya ada dua soalan. Okey. Dua. Pertama nama saya Muhammad Roshidi bin Muhammad Sharif, nama pendek Shidi. Saya berasal daripada Pulau Pinang dan saya datang daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejuruteraan. Alright. Okey, saya tanya soalan Melayu ya. Okey, saya dengar kata dengar, baca dan juga melihat apa kata 2.6 bilion ringgit Malaysia telah diterima oleh yang berbahagia Datuk Seri atas sebab, jikalau tidak silap, maafkan saya kalau saya silap ya YB, untuk to fight against, alright, to fight against Penang, for example, macam sebab DAP kononnya dikatakan menerima biayaan daripada Israel, betulkah ataupun tidak? Kalau betul, adakah certain proof to prove it right? Okay. Second question, semasa saya habis STPM, saya telah mengambil satu pekerjaan which is money changer. Okay. Saya kerja sampai bulan April, 22 hari bulan April 2015. Pada masa itu ialah 1 USD merupakan 3, paling tinggi 589 ringgit Malaysia. Tetapi selepas beberapa bulan, mungkin seminggu ataupun 10 hari sebelum saya masuk ke opsi hari ini, ia merupakan $1 kepada $4.24. Dan kalau tidak silap saya pernah terbaca satu petikan kecil di hadapan The Star pada satu hari, Datuk Seri menyatakan ekonomi
naik bagus sebanyak 17.96% ke atas, something which is I think I need the article if I want to tell you right now. And then saya kalau bukan nak provoke tapi saya nak tanya apakah komen YB tentang soalan kedua saya itu. Because as a money changer, I see a very vast difference in $1. Thank you very much. Okey, pertama ditanya soalan betulkah DAP terima dana daripada Israel. Okey, untuk makluman tuan-tuan saya semasa saya berada di dalam Parti Keadilan Nasional, saya boleh sahkan bahawa PKR menerima dana setiap bulan daripada beberapa tokoh korporat di Malaysia. Antaranya daripada Datuk Samsudin Pantai Baru, antaranya daripada Haji Ramli Musa Inggeris, antaranya Datuk So Chee Wen. Datuk So Chee Wen telah memberikan sekeping cek pada pilihan raya 1999 bernilai RM5 juta atas nama Wan Azizah Wan Ismail. Duit ini atas nama Wan Azizah, isteri Anwar, 5 sen pun tak dimasukkan dalam akaun parti. Ini saya boleh sahkan. Dan sebelum saya dipecat, RM3 juta pertama daripada George Soros telah dimasukkan ke dalam dibawa masuk ke dalam Malaysia. Maknanya pasal masa tu kita ada masalah nak bawa masuk. Kalau dalam amount kecil, contohnya Joseph Estrada, kawan baik Anwar di Filipina, pernah bagi 2 kali. Satu kali bagi atas tangan Nurul Izzah dalam beg warna hitam, $200,000. Kali kedua semasa pilihan raya 1999, sebelum pilihan raya, sebelum penamaan calon, sekali lagi $200,000 dibawa masuk daripada Tambak Johor, masuk dalam kereta. Okey, bab keadilan saya boleh terangkan secara jelas. Bab DAP ni tuan-tuan, saya tak ada maklumat secara terperinci. Prinsip saya senang, saya cakap benda yang saya tahu. DAP saya tak tahu. Yang saya tahu, kawan-kawan saya di DAP, mereka terima dana daripada Singapura, PAP dan Taiwan. Tapi Singapura ni tuan-tuan mempunyai hubungan baik dengan Israel. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya saya, adakah saya ada maklumat? Saya tak ada maklumat tentang Israel. Okey, itu yang pertama. Soalan yang kedua tadi, penurunan nilai ringgit. Okey, untuk makluman saudara, ini bukan kali pertama kita kena hit. Ringgit kita pernah dihit oleh George Soros, itu apa yang Mahathir cakap lah, tahun 1997. Dan kita kena hit tuan-tuan lebih teruk daripada sekarang. Dulu kita pernah kena sampai RM4.88. Sekarang lebih kurang RM4.20. Okey, saya cakap terus terang, dia memberi kesan. Dia memberi kesan. Tetapi tuan-tuan, antara yang memberikan kesan ini tuan-tuan, selain daripada orang-orang yang melabur dalam mata wang ni, mereka salah sangka mengatakan bahawa Malaysia ini bergantung kepada minyak 100%. Ini satu hal. Mereka assume Malaysia ni tuan-tuan, dikala harga minyak dunia turun, it's not the best place to invest their money. Ini satu punca. Tetapi yang keduanya tuan-tuan, selain daripada itu juga, segala mesej-mesej, WhatsApp yang kita dapat mengkritik tentang nilai ringgit kita, bila kita tolong forwardkan, itu juga tuan-tuan membantu memberi persepsi buruk terhadap nilai ringgit dan menyebabkan investor takut. Ketiga, orang macam Tun Mahathir, orang macam Daim yang secara terang-terangan ada rancangan. Contoh Daim, duit dibawa keluar pergi ke Thailand, duit dibawa keluar pergi ke Thailand dan juga Indonesia. Bukan duit pakai nama dia lah, dia memang dari dulu lagi pakai dia punya proxy. Tuan-tuan, ini memberi kesan. Bila ahli-ahli Parlimen Pembangkang pergi ke luar negara memburukkan negara, ini juga memberi kesan. Pertama, kepada keyakinan pelabur-pelabur ini untuk masuk ke Malaysia. Tapi tuan-tuan, bagi anda semua, kesannya akan datang sekiranya anda bercadang nak pergi 18 buah negara. Salah satu daripadanya Amerika. Untuk makluman tuan-tuan, ada lebih 160 lebih negara yang dia punya ringgit turun sama dengan Malaysia. Mereka kata kita punya ringgit turun sebab korupsi.
Saya nak tanya tuan-tuan, Norway nilai dolar Norway, New Zealand lebih teruk jatuh daripada Malaysia. Tetapi mereka tuan-tuan duduk dalam ranking tuan-tuan, ranking perception index, corruption perception index tuan-tuan. Ranking mereka duduk dalam keadaan selesa sangat. Kita duduk di tempat ke-50. Bila Najib take over tuan-tuan, dulu dia starting tempat ke-60 lagi teruk. Tapi kita menampak makin baik. Kan? Semalam kita ditegur oleh seorang IACC punya chairman, International Anti-Corruption punya organisation. Dia tegur kita. Dia kata Najib patut keluarkan cerita pasal 2.6 bilion. Dia lupa bahawa kedudukan indeks persepsi rasuah Peru tu makin tahun makin teruk berbanding dengan Malaysia. Saya nak beritahu tuan-tuan, memang ada kesan kalau kita bercadang nak pergi ke 18 buah negara ni. Okey, memang ada kesan. Kalau kita nak sambung belajar pergi ke UK, memang ada kesan. Tapi kalau kita pergi belajar di bawah beasiswa MARA, tuan-tuan pergilah mana-mana seluruh dunia kecuali di Jordan. Dia tak akan beri kesan pada tuan-tuan. Sebab apa? Kita bayar beasiswa itu dalam bentuk mata wang currency negara tersebut. Kecuali Jordan je, MARA bayar dalam bentuk mata wang ringgit. Yang itu akan ada kesan sikit. Okey. Selain daripada itu, siapa juga yang akan terkesan? Mereka yang mengimport, beli secara online barang-barangan daripada negara-negara 18 negara ini. Belilah daripada Jepun, murah sekarang ni. Duit mereka pun jatuh. Belilah daripada Australia, belilah daripada negara lain. Buat masa ini elak daripada daripada 18 buah negara yang currency mereka mengikut US dollar mengukur. Okey. Selain daripada itu tuan-tuan, kalau kita ada buat perniagaan yang bahan mentah dia datang daripada 18 negara ni, yang itu akan beri kesan. Tapi itu kesan yang negatif. Apa kesan positif dia tuan-tuan? Kesan positif dia tuan-tuan, kita boleh jual produk kita dengan harga yang lebih kompetitif di pasaran antarabangsa. Kalau dulu tuan-tuan nak jual, contohnya lah saudara ni, apa yang dipanggil ni, remote control ni, China jual katalah RM90, Malaysia jual RM95. Barang China tuan-tuan kualiti tak bagus, barang Malaysia kualiti baik tapi mahal. Orang nak beli, dia akan pilih sama ada yang mahal ataupun yang murah, betul tak? Maka orang boleh buat pilihan. Tapi kalau dah ringgit Malaysia jatuh tuan-tuan, bila kita jual barang saudara di luar, kita boleh letak harga dengan lebih rendah lagi. Sebab di pasaran antarabangsa mereka berdagang dalam US dollar. Maka kita punya harga dengan China punya harga lebih kurang sama. Agak-agak orang akan beli yang kita punya ke yang China punya? Orang akan beli yang kita punya. Bila barang kita laku, kita boleh jual tuan-tuan dengan lebih banyak. Bila kita jual dengan lebih banyak, maka tuan-tuan kita perlu besarkan kilang. Bila besarkan kilang, ada peluang pekerjaan bertambah. Saudara, bila kilang besar, tepi tu mesti ada kedai runcit, mesti ada restoran untuk pekerja kilang makan. Maka akan wujudnya peluang industri kecil sederhana. Ini akan membantu ekonomi kita. Bila harga barang import mahal, orang akan beli produk domestik buatan Malaysia, betul tak betul? Maka ini juga akan membantu merangsang ekonomi kita. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebelum hari ini, sebelum berlakunya September tahun lepas, harga minyak kita jatuh. Bila tuan-tuan, bukan tuan-tuan mak bapak kita, kalau bercadang nak pergi overseas, kita akan pergi mana? Mana? Okey. Kalau orang nak pergi jalan kan, dia akan pilih Krabi, Phuket, Jakarta, Medan, betul? Bagi orang yang Islamik sikit, dia akan pergi ke Mekah, pergi Madinah, betul? Sebab apa? Sebab mata wang mereka lebih rendah daripada kita, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebelum kita punya mata wang jatuh,
Rakyat kita 30 juta, tapi setahun tuan-tuan pelancong kita 27 juta. Hampir sama dengan jumlah rakyat. Agak-agak hari ini tuan-tuan, bila kos nak datang ke Malaysia tuan-tuan lebih rendah, kos berbelanja di Malaysia lebih rendah, hotel di Malaysia lebih murah berbanding dengan negara-negara lain, pelancong-pelancongnya akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke Malaysia. Jadi ini secara tak langsung tuan-tuan akan bantu industri pelancongan. Bila orang datang Malaysia, dia bukan hanya bantu hotel, dia bukan hanya bantu limousine, dia bukan hanya bantu taksi, travel agent, tetapi dia akan berbelanja di Malaysia. Jadi kita akan kukuhkan fundamental kita tuan-tuan. Jadi ada soalan lain, silakan. Saya rasa last dua okey, tanya soalan dua-dua. Ke ada tiga? Sebab masa dah pukul 11. Silakan. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Muhammad Izhar Hamizah bin Zohari daripada Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif. Soalan saya berkenaan dengan credibility SPRM. Pada 2 September 2015, Majalah Antarabangsa Forbes ada mengeluarkan kenyataan bahawa rasuah di Malaysia semakin meningkat dan meruncing. Katanya kegagalan SPRM bertindak adalah kerana SPRM berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Adakah perkara ini benar? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanin binti Muhammad Fazil. Saya ada satu persoalan yang mengenai cukai GST. Umum tahu GST ni, buat masa ni mereka tahu bahawa GST ni adalah peningkatan kadar cukai. Padahal sebelum diperkenalkan GST ini, cukai telah pun dikenakan dan kebanyakan orang tidak tahu tentang perkara ini. Apabila 6% GST dinaikkan, baru rakyat membuka mulut, menyuarakan pendapat, menyuarakan komen. Dan persoalan saya, betulkah hal cukai GST ini telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa keaktifannya dulu di dalam UMNO? Boleh saya bagi sedikit pendapat dan saya nak kongsi pendapat dengan rakan-rakan. Okey, tentang ekonomi, penurunan nilai mata wang ringgit. Siapa sini orang Johor? JB dekat mana Singapura Contoh paling dekat saya cakap, penurunan nilai mata wang ringgit Malaysia menyebabkan ramai orang Singapura datang membeli belang melancong dekat dengan JB. Itu adalah salah satu contoh dekat kesan positif penurunan nilai mata wang ringgit Malaysia. Betul? Tentang BRIM, saya berkongsi sedikit. Maaf ambil masa. Okey, saya berkongsi sedikit tentang bantuan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan. Ramai orang komen, menyuarakan ketidakpuasan hati, mengatakan BRIM itu tidak cukup. Jadi, anda sebagai siswa-siswi pendidikan, anda boleh berfikiran terbuka, berfikiran matang. Fikirkan bahawa bantuan dan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, fikirkan konsep bukan untuk mencukupi, tapi konsep membantu. Kalau anda fikir bantuan tu, contohnya bantuan RM500, anda fikir bantuan tu untuk untuk membeli, untuk bayar hutang kereta, membeli gadget-gadget yang mahal, memang tak cukup. Tapi kalau anda fikir bantuan tu untuk beli beras, beli gula, beli barang keperluan, benda yang penting, cukup kan? Dan dalam komplain 30 sen, 34 sen naik
harga naik, duit 50 sen dalam bas pun anda tidak ambil. Betul? Jadi itu saja pendapat saya yang saya kongsi sama rakan-rakan sekalian. Dan saya setuju dengan Cikgu Zaim tadi. Dia kata, jangan jadi macam bangau, jangan salahkan orang lain. Okey? Jadi soalan saya yang tadi tu lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliani binti Norma. Saya dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Baik. Saya ada soalan. Kalau tadi soalan kawan-kawan berbentuk situasi, saya nak bertanya tentang sesuatu yang lebih asas. Sesuatu yang sifatnya kerangka. Baik, kalau kita dapat lihat sekarang, banyak permasalahan kat dunia ni, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Mungkin ada sebahagian yang sudah familiar dengan isu-isu ancaman-ancaman pemikiran ni. Jadi soalan saya dekat sini adalah, kita kembali apa yang mempengaruhi pemikiran seseorang tu bermula daripada istilah. Kalau istilah tu salah, maka pemikiran rosak. Jadi saya nak tanya soalan paling asas lah, mungkin lucu bagi sebagian kawan-kawan. Apa makna politik? Itu. Yang kedua, baik. Itu yang pertama, sebab bercakap tentang politik. Jadi saya nak tanya, apa maksud politik? Itu yang asas, istilah. Itu yang akan mempengaruhi pemikiran kita nanti. Yang kedua adalah sebab kita ada pandangan alam. Dalam konteks lain maksudnya world view yang berbeza. Saya sendiri mempunyai pandangan alam yang berbeza. Jadi menurut daripada awal tadi adalah tentang untuk berkongsi. Jadi saya ingin bertanya tentang apakah menurut pandangan alam Encik Luqman Nur Adam, apa maksud ilmu itu sendiri? Ilmu itu sendiri. Kerana itu asalnya daripada pepatah Arab kan? Bukan pepatah Arab, kata Arab. Ilmu itu sendiri. Sebab orang sekarang ni dah mencampur adukkan ilmu dan maklumat. Dan benda itu salah. Dan soalan yang terakhir, mungkin saya mewakili kawan-kawan saya, sejauh manakah, ya, kalau tadi apa itu politik, kedua itu apa itu ilmu, dan yang ketiga adalah sejauh manakah siswi seperti kami semua ini untuk terlalu memikirkan, bukan terlibat. Okey, untuk terlalu memikirkan perkara-perkara politik seperti ini daripada pertimbangan kami untuk memikirkan sesuatu hal yang bersifat ilmu. Jadi apa maksud politik, apa maksud ilmu dan sejauh mana. SPRM Okey. Pertama saya nak beritahu bahawa SPRM dulu dipanggil Badan Pencegah Rasuah. Okey. Saya nak tegaskan di sini, sepanjang tempoh 3 pemerintahan Perdana Menteri lah yang depan mata saya, Datuk Seri Tun Dr. Mahathir, Pak Lah dan juga Najib Tun Razak, bagi saya reformis sebenar dalam soal membenteras rasuah ialah Tun Abdullah Badawi. Sebab apa? Sebab dia melakukan reform ketika dia berkuasa. Memang betul menyebabkan reform itu, saudara, dia buat kebebasan media, dia buat kebebasan bersuara, dia buat itu dan buat ini. Last sekali memakan diri dan dia sendiri pun dijatuhkan, kan? Dan yang kita tak boleh lupa, tuan-tuan, satu jasa terbesar Tun Abdullah Badawi ialah dia menjadikan Badan Pencegah Rasuah yang dulu di bawah Jabatan Perdana Menteri
menjadi sebuah suruhan jaya pencegahan rasuah. Suruhan jaya pencegahan rasuah ni lantikan dibuat oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi saya nak minta tuan-tuan, ramai orang cerita dia reformis, dia orang yang nak melakukan perubahan, nak melakukan islah. Tapi masa dia jadi Timbalan Perdana Menteri, dia tak pernah terfikir pun nak hapuskan Akta 174. Tetapi di bawah pemerintahan orang lain yang dia kata tidak transparan dan tak ni, kita telah revise Akta Universiti dan Kolej. Kita telah tukar tuan-tuan. Begitu juga Akta Keselamatan Dalam Negeri kita hapuskan. Walaupun ada kesan-kesan negatif akibat daripada penghapusan Akta Keselamatan Dalam Negeri, tapi tuan-tuan, perubahan ini berlaku ketika Kerajaan Barisan Nasional masih memerintah. Anwar hanya cakap nak buat itu dan ini selepas dia hilang jawatan. Ketika dia jadi Timbalan Perdana Menteri, dia tak buat. Tapi Pak Lah, tuan-tuan, walaupun orang kata dia macam-macam, orang kata dia tidur dan sebagainya, saya nak beritahu tuan-tuan, dialah reformis sebenar. Dia yang telah membebaskan Badan Pencegah Rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Okay? Begitu jugalah di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, banyak transformasi baru yang dia telah buat. Saya nak cerita satu persatu. Dia ubah, nasib baiklah Akta Sultan tak sempat nak kita masukkan. Dia cuba nak buat pendekatan. Dia hapuskan section 10 Akta Polis yang menghalang perhimpunan lebih daripada 5 orang mesti nak kena ada permit dan sebagainya. Banyak penghapusan Akta Misi Cetak dan sebagainya. Banyak perubahan ini dilakukan, reform ini dibuat ketika Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Keduanya tuan-tuan, persoalan tentang Hanim tadi, GST. GST ni saudara, niat asal dia memang baik, ialah nak meringankan beban rakyat. Sebab apa? Sebab dulu kita sejak tahun 1972 kita dah ada cukai jualan. Cukai jualan ada 4 kadar. Kita ada 5%, macam Maggi tuan-tuan makan semua 5%, biskut Mary dan sebagainya, batu-bata nak buat rumah, kayu dan sebagainya 5%. Rata-rata barang yang tuan-tuan pakai, seluar, semua baju, kasut, beg tangan, semua sekali 10%. Tuan-tuan minum air fresh orange, minuman berproses berasaskan buah-buahan 20%. Keluar kilang 20%. Kalau minum beli dekat supermarket cuma cukai jualan 20%. Tapi minum di kedai mamak tambah lagi 6%. 26%. Jadi GST tuan-tuan memang nak ringankan beban rakyat. Dulu 5% hingga 26% sebab dia cukai jualan campur dengan cukai perkhidmatan. Kita buang 2 cukai ni, kita gantikan dengan GST. GST 6% bukan pada semua barang. GST 6% hanya pada barang standard. Apa maksud barang standard? Barang kehendak, barang-barang keperluan asas. Bila nak buat ni arahan Najib, pastikan rakyat berpendapatan rendah tidak terbeban. Jadi apa yang MUF buat? Dia kaji pattern macam mana orang bergaji RM2,000 ke bawah membelanjakan gaji mereka. Dan hasil dapatan kita, mereka menggunakan tuan-tuan 60 hingga 70% gaji mereka untuk beli barang keperluan asas. Daging ayam, daging kambing, daging khinzir, ikan, sayur, apa lagi, biji-bijiran, beras dan sebagainya. Barang keperluan asas ini diputuskan oleh kerajaan sebagai barang pembekalan sifat. Maknanya dia ada GST, tapi kadarnya kosong. Kemudian baki lagi 30%. Apa yang rakyat gunakan? Rakyat berpendapatan 2,000 ni dia gunakan apa duit? Lagi 30%. Dia bayar untuk pendidikan anak. Hantar anak pergi hospital klinik kalau dia sakit. Lepas tu sekolahkan anak. Begitu juga dengan bayar tol, pengangkutan awam. Maka barang-barang ini kita kecualikan daripada GST. Sistem Malaysia ni tak sama macam Singapura. Singapura dia 7% GST dia, tapi semua benda 7%. Sistem Malaysia mirip macam negara pujaan Rafizi. Siapa? Mana dia? Finland. Malaysia sama dengan Finland. Cuma bezanya barang standard, barang keperluan standard macam baju apa semua,
Di Finland, di Malaysia 6% tu. Di Finland 24%. Itu bezanya. Restoran, makanan-makanan, catering di Finland 14%. Buku-buku di Finland 10%. 24, 14, 10. Itu Finland. Tapi di Malaysia 6% barang pembekalan standard. Begitu juga dengan 0% barang keperluan asas dan dikecualikan untuk barang-barang sokongan keperluan asas. Sepatutnya bila hapus cukai jualan dan cukai perkhidmatan ganti dengan GST, harga barang naik. Tapi kenapa harga barang tak naik? Bukan harga barang tak naik. Kenapa harga barang tuan-tuan sepatutnya turun tetapi sebaliknya? Yang ni saya nak beritahu. Pertama, kerana bila datang 1 April tahun 2015, stok di kedai ni semua masih ada, betul tak? Takkan semua kedai stok dia habis kan? Stok masih ada. Apa yang perlu peniaga buat? Peniaga sepatutnya tuan-tuan klaim balik cukai jualan yang sudah dibayar ke atas stok barang tersebut. Contohnya, kalau saya seorang tailor, tukang jahit, apa stok yang saya simpan? Kain, betul tak? Kalau barang kain ni satu gulung RM100, keluar kilang je kena cukai 10% cukai jualan RM10. Apa yang kedai kain patut buat? Dia kena claim dulu RM10 itu, baru dia impose 6%. Betul tak? Tapi tuan-tuan, daripada 75,000 peniaga-peniaga yang layak untuk menuntut cukai jualan, 3 orang je yang tuntut cukai jualan. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Mereka tuan-tuan cukai jualan 10% campur harga kain RM100, RM110, dia tambah lagi 6%. Yang itu yang harga barang naik. Ini salah. Jadi apa yang kita patut buat ialah kita kena report peniaga-peniaga macam ni kepada KPDNKK dan juga Kastam. Ini pertama. Yang kedua tuan-tuan, kenapa harga barang ni naik? Beli kain, tapi kain ini tuan-tuan sudah tidak intek. Intek ni maknanya bukan lagi dalam bungkusan. Masih, kalau dalam bungkusan dia boleh claim cukai jualan. Tapi kalau nak digunting buat 2 helai baju, tapi ada lagi 40 helai boleh buat, selagi roll tu tak habis, dia akan jadi cukai jualan campur dengan cukai GST. Itu tuan-tuan dipanggil tempoh peralihan. Memang harga barang akan naik sedikit. Itu sebab tahun ini, saudara, kerajaan memperkenalkan, beside kita bagi BRIM RM650, saudara, kita bagi BRIM GST RM300. Kerana BRIM GST RM300 ini, tuan-tuan, boleh bantu rakyat berpendapatan rendah, RM4,000 ke bawah, untuk bayar BRIM untuk barangan keperluan bernilai RM5,000. Itu memang kita ada anticipate ada sedikit kenaikan indeks harga pengguna. Okey, selain daripada itu, apa lagi yang menyebabkan harga barang ini naik? Kos barang, saya nak ambil contoh tuan-tuan. Kasut. Dulu sistem lama. Bila nak beli kulit nak buat kasut kena bayar 10%, betul? Cukai kulit. Beli getah nak buat kasut kena bayar lagi 10%, cukai beli getah. Saudara, katalah kos buat kasut campur dengan elektrik, pekerja, buruh dan sebagainya RM80. Saya ambil untung RM20, saya kilang kasut, saya jual dekat pemborong RM100. Keluar je barang daripada kilang, saya kena bayar kat custom 10%. Maknanya tuan-tuan, harga kasut sudah sampai kepada pemborong RM110. Betul? Okey, di bawah sistem baru ni tuan-tuan, lain. GST ni saudara, bila beli je kulit nak buat kasut, saya bukan bayar 10%, saya bayar 6%. Beli tapak kasut, beli getah, saya tak bayar 10%, saya bayar 6%. Kos pengeluaran kasut saya ni berkurangan atau bertambah tuan-tuan? Berkurangan, betul tak? Bukan takat itu. 6% yang saya bayar untuk kulit, 6% yang saya bayar untuk kasut getah saya ni, saya boleh tuntut balik. Bukan takat itu. Saya bayar GST untuk elektrik, untuk air, saya boleh tuntut balik. Kilang saya beli TV, saya beli sofa, saya beli perabot, saya boleh tuntut balik GST. Kos barangan saya tu tuan-tuan bertambah ke berkurangan tuan-tuan?
Kalau dulu tuan-tuan kos saya RM80, lepas GST saya boleh jual RM70. Kos saya sudah jadi RM70. Kalau saya ambil untung RM20 macam dulu, saya boleh jual RM90. Tapi masalah dia tuan-tuan, manusia ada peluang untuk dapat untung lebih. Apa dia buat? Dia jual harga lama RM100. Yang ini yang menyebabkan saudara harga barang naik. Last sekali, apa yang menyebabkan harga barang naik tuan-tuan? Bila umum saja nak laksanakan GST pada 25 Oktober tahun 2013, 17 bulan akan datang kita akan laksanakan pada 1 April. Bila umumnya tuan-tuan, harga barang dah naik dah. Lepas tu dia letak gambar Dato' Sri Najib, letak gambar Rosmah, dan dia kata jangan salahkan kami harga barang ni naik 5%, salahkan duitku Malak ni. Tuan-tuan, ini berlaku. Maknanya tuan-tuan, saudara, inilah peluang tuan-tuan nak menumbangkan kerajaan. Macam mana cara dia? Saudara, realiti hari ini tuan-tuan, bila laksana GST, harga barang naik bukan 6%. Betul tak tuan-tuan? Harga barang ada yang naik 20%, harga barang ada yang naik 30%. Betul tak betul? Sebab apa benda ini berlaku? Sebab mereka tuan-tuan menaikkan harga barang supaya rakyat marah bila kerajaan laksanakan GST. Sedangkan GST itu sepatutnya tuan-tuan membantu meringankan beban rakyat. Tapi bila rakyat marah tuan-tuan, lebih mudahlah mereka menumbangkan kerajaan. Ini saudara yang tuan-tuan kena faham tentang GST. Tadi ada sahabat tanya pasal minyak. Saya nak beritahu tuan-tuan, minyak ni saudara, ada sebab kenapa kita hapuskan subsidi minyak. Saya ambil contoh tuan-tuan, bulan Julai tahun lepas, setiap liter minyak RON95 kita subsidi 63 sen. Orang miskin tuan-tuan, dia pakai kancil. Nak pergi Johor, naik kancil, dia isi minyak tangki penuh. Tangki penuh kancil maksimum boleh isi RM50. Bila isi RM50 tuan-tuan, berapa subsidi yang dia dapat? Kalau 1 liter 63 sen, dia cakap dia dapat lebih kurang RM18. Tapi kereta Toyota Camry umpamanya, kereta sederhana 2.0, isi minyak bulan Julai tahun lepas RM150 baru tangki penuh. Bila isi RM150, subsidi yang diperolehi oleh orang yang pakai Camry ini tuan-tuan ialah RM45. Tuan-tuan, adik-adik, perasan tak? Orang miskin pakai kancil isi minyak penuh dapat subsidi sama dengan orang kaya. Tapi orang kaya pakai kereta besar, kancil dapat subsidi RM18 nilai dia. Orang pakai Toyota Camry dapat subsidi RM45 nilai dia. 3 kali ganda lebih banyak. Adil ke tidak adil tuan-tuan? Ini belum kira lagi orang yang pakai Mercedes. Ini belum kira lagi orang yang pakai BMW. Orang yang pakai Toyota Land Cruiser. Tuan-tuan, lagi besar kereta orang tu, lagi banyak subsidi yang dia perolehi. Betul tak tuan-tuan? Itu sebab kita ambil subsidi ni, yang kita berikan kepada bukan, pada semua orang, rakyat Malaysia ke, rakyat Indonesia ke, Bangladesh ke, semua pakai dapat 63 sen. Kita ambil subsidi pukal ini, kita bagikan kepada kumpulan sasar yang betul. Siapa kumpulan sasar yang betul? Kumpulan sasar yang betul ialah penerima BRIM. Contohnya, iaitu mereka yang berpendapatan isi rumah bawah RM4,000. Kalau dulu kita bagi BRIM RM500, kita naikkan jadi RM650. Sekarang dah jadi RM950, tuan-tuan. Dan menjelang tahun 2018 dia akan jadi RM1,200. Saudara, ini cara Kerajaan Barisan Nasional tuan-tuan mengurus mentadbir ekonomi negara. Mungkin ada di antara kita pakai ekonomi tak bersetuju dengan cara ni. Kan macam contohnya Tuan Mahathir. Dia kata buat apa kita bagi BRIM kepada rakyat. Lebih baik duit ini tuan-tuan kita injek, kita bantu syarikat-syarikat besar seperti mana yang Tuan Mahathir buat. Selepas dia pecat Anwar tahun 1998, apa Tuan Mahathir buat? Dia injek stimulus package. Faham maksud stimulus package? Package ransangan ekonomi. Apa yang dia buat? Dia bantu syarikat-syarikat besar. Apa alasan dia? Alasan dia bila bantu syarikat besar ni tuan-tuan, bawa dia ada banyak pekerja.
Cara Mahathir ni saya tak kata tak betul. Cara dia betul juga. Sebab bila dia bantu pekerja-pekerja ini terbela dan syarikat ini juga boleh membayar cukai kepada kerajaan. Itu cara Mahathir. Cara Najib pun sama juga. Cuma dia tak bagi pada syarikat besar. Dia bagi direct kepada rakyat. Kerana dia yakin bila rakyat dapat duit RM900, RM500 ni tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, pengalaman saya bila kita tengok orang menyampaikan ni, ada setengah-setengah mereka, ni nak pesan pada adik-adik lah. Ada setengah-setengah anak-anak kita bila dia tinggalkan mak bapak mereka, bila mereka dah keluar ke alam pekerjaan, mereka lupa dulu dia sekolah mak bapak yang bagi duit. Tuan-tuan, orang-orang tua yang ditinggalkan di rumah ni tuan-tuan, ada di antara mereka tak pernah nampak duit RM100 di keping tuan-tuan, menangis. Ada yang peluk-peluk orang yang menyerahkan BRIM ni saudara. Saya nak beritahu tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan orang yang dapat BRIM baru-baru ni, duit tu masih simpan ke tidak tuan-tuan? Simpan ke tidak? Tuan-tuan, kalau orang kaya dapat duit RM900 mungkin boleh simpan tuan-tuan. Tapi orang-orang yang berpendapatan RM4,000 ke bawah ni tuan-tuan, walaupun hidup kat bandar ni saudara, kalau kat kampung tu RM4,000 tu banyak lah juga. RM4,000 ni boleh dikategorikan sebagai miskin lagi tuan-tuan kat bandar ni. Dapat RM900 ni confirm dia akan belanja, betul tak betul tuan-tuan? Sama juga dengan pakej rancangan ekonomi Tun Mahathir. Tun Mahathir bagi pada syarikat besar, tapi Najib bagi pada rakyat terus. Rakyat dapat duit, dia beli buku, maka akan naik industri percetakan. Bila dia beli sayur, maka akan naik industri pertanian. Bila dia bayar untuk sewa rumah, maka naik industri perbankan dan juga perumahan. Ini juga menyumbang pada rangsangan ekonomi tuan-tuan, kecairan di pasaran. Jadi itu pandangan saya tuan-tuan. Bagi saya, pemberian BRIM kita beri kepada kumpulan sasa yang betul. Bagi saya, inilah cara yang paling sesuai. Bagi Najib, inilah cara paling sesuai. Mungkin bagi Tun Mahathir, cara dia yang lama tu lebih sesuai. Jadi ini atas tuan-tuan untuk memikirkan. Hari ini saya dah beri pandangan saya. Tuan-tuan pun dah dengar, tuan-tuan pun dah beri pandangan. Kan? Saya bukan minta tuan-tuan percaya bulat-bulat apa saya cakap. Tetapi setidak-tidaknya selepas ini bila dengar apa orang cakap, gunakanlah otak tuan-tuan untuk berfikir yang mana baik dan mana buruk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik ini berasal daripada Yunani, ya, poli. Waktu itu Plato, seseorang daripada ahli falsafah barat, ya, politik ini berkaitan dengan kuasa. Apa kena kuasa? Kuasa adalah suatu epistemologinya untuk mempengaruhi seseorang supaya mengikut kehendak kita. Faham tak? Kalau kita ada kuasa, polis trafik ada kuasa, dia tahan lori besar ni, dia tahan. Sebab apa dia boleh tahan? Sebab dia ada kuasa. Ha? Fazwan, saya bagi kuasa dia sebagai pengarah RSK. Dia boleh arahkan, duduk-duduk, bangun-bangun, balik-balik. Ha, sebab apa? Berkuasa. Ha? Dan politik sini dalam banyak version, banyak version. Kalau Aristotle dia kata tentang kewarganegaraan. Kalau Thomas Hobbes pula mengatakan bahawa politik ini adalah untuk memerintah negara. Banyak lagi ya, dia punya kuasa. Jadi politik itu adalah berkaitan dengan kuasa, dengan pemerintahan dan juga tentang warga negara. Dan bila kita pemerintahan, kita ada pemimpin, kita ada rakyat. Dan alhamdulillah malam ni politik ini adalah sangat penting, sangat penting. Dan kalau ada satu falsafah, political animals, manusia ini adalah haiwan politik. Daripada kecil lagi sehingga dewasa, kita tak boleh lari daripada politik. Sebab tu kita ada sistem pemerintahan secara formal, kita ada perlembagaan, kita ada perlembagaan, kita ada Dewan Negeri, kita ada parlimen. Dan apa yang berlaku kita lihat ni memang berkaitan dengan politik. Sebab tu dia kata manusia ni adalah haiwan politik, politik. Ilmu, apa maksud ilmu? Ilmu adalah satu kefahaman untuk kita memahami sesuatu fenomena, memahami sesuatu perkara, memahami secara sedar.
Maksud sedar tu konses. Kita untuk memahami fenomena itu melalui kajian-kajian tertentu. Sebab itulah dari segi epistemologinya, ontologi dan juga ada metodologi. Ya, bicara tentang ilmu. Saya kira kita ada majlis yang lain dan saya mengucapkan hebat yang penanya tadi. Kita bagi tepukan. Dia soalan terakhir tadi hebat ya. Okay. Dan untuk menjadi seorang mahasiswa yang berjaya, yang hebat, khususnya menjadi mahasiswa UPSI, kita mestilah mempunyai ilmu. Ya. Ilmu itu bila dicanang, bila dia menjadi teori, menjadi model ataupun menjadi definisi, ya, itu kita kenamakan epistemologi itu. Epistemologi itu ianya dipanggil maklumat. Ya. Bila ilmu tidak dikaji, dapat hasil. Ini maklumat. Saya dah jawab soalan itu juga tadi ya. Jadi pada malam ini kita telah mendengar hampir 2 jam persoalan telah dikupas oleh Cik Luqman Adam yang jalan-jalan kita dapat lihat. Yang kita lihat dalam media-media baru satu hal saja. Paling tidak pun kita pun komen juga. Kita komen kita tahu betul tak betul kerana dipengaruhi oleh pengetahuan kita, pengalaman kita, peers group kita, pembacaan kita, ibu bapa kita yang mungkin tak betul. Dan Saudara Luqman Adam pada malam ini, Cik Luqman Adam telah memberi minda supaya kita buka, kita berfikir. Kita berfikir sebagai mahasiswa ataupun bakal menjadi pendidik ataupun bakal menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Nanti kita perlu maklumat-maklumat ini. Kemudian boleh kita fikirkan bersama. Untuk itu kita bagi tepukan gemuruh kepada Cik Luqman Adam yang telah menguraikan begitu berani sekali dan banyak pengalaman-pengalaman yang tak didedahkan, yang kita tak tahu, dan Cik Luqman Adam telah ulas dengan begitu baik sekali. Bagi pihak pengurusan UPSI, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Cik Luqman Adam yang sudi bersama-sama dengan kita di Dewan pada malam ini.